Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmalina binti Hassan, nombor matrik 2018-073. Jadi saya bersama rakan saya akan menerangkan apa itu mukjizat dan menceritakan beberapa kisah mukjizat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasulnya. Apa maksud mukjizat? Mukjizat ini adalah perkara yang melemahkan. Menurut istilah agama, mukjizat ini adalah perkara yang luar biasa ataupun perkara ganjil yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasulnya. Tujuannya adalah untuk membuktikan ataupun menjelaskan kepada kita manusia tentang kebenaran dakwaannya sebagai nabi atau rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat ini tidak boleh ditandingi oleh mana-mana manusia sekalipun. Tidak boleh ditandingi oleh akal manusia, tidak boleh ditandingi oleh sihir, kerana mukjizat itu dikurniakan hanya kepada para nabi ataupun rasul Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kepandaian ataupun kepintaran manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfalila binti Busri, nombor matrik 2018084. Yang pertama saya akan menceritakan mukjizat Nabi Isa AS. Nabi Isa AS dilahirkan pada 622 sebelum Masihi. Nabi Isa AS diangkat menjadi Nabi ketika beliau berumur lebih daripada 30 tahun. Tugas Nabi Isa AS adalah berdakwah kepada Bani Israel di Palestin. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelbagai mukjizat kepada Nabi Isa AS. Antaranya ialah beliau dapat menghidupkan burung daripada tanah liat. Kisah ini bermula ketika beliau memulakan dakwahnya menyampaikan ajaran agama kepada Bani Israel. Pada saat itu, pendeta masih lagi memegang teguh dengan kitab Taurat. Ketika Nabi Isa AS sedang berdakwah kepada Bani Israel, tiba-tiba Raja Herodes mendapat tahu bahawa Nabi Isa AS mengajar agama kepada Bani Israel. Raja Herodes pun menyuruh kaum Bani Israel untuk menentang Nabi Isa AS kerana beliau telah mencuba mengajarkan agama Islam kepada kaum Bani Israel. Raja Herodes ini dia tidak percaya dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa AS, dan juga Raja Herodes ini meminta Nabi Isa AS untuk menunjukkan mukjizatnya. Maka Raja Herodes pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat Nabi Isa AS. Lalu Nabi Isa AS pun menunjukkan mukjizat beliau, iaitu Nabi Isa AS membuat sebuah patung dari tanah liat yang berbentuk burung. Kemudian Nabi Isa AS meniupkan burung yang dibuat dari tanah liat itu. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, burung dari tanah liat itu tersebut tiba-tiba hidup dan terbang ke langit. Setelah beliau menunjukkan mukjizatnya, banyak orang yang merasa kagum ketika melihat kejadian itu. Yang kedua, saya akan menceritakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, iaitu dapat membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dapat membelah bulan adalah ketika semakin bertambahnya pengikut Nabi Muhammad untuk memeluk Islam, yang dapat membuat orang-orang kafir Quraisy ini merasa sangat marah. Para kafir Quraisy ini melakukan pelbagai cara untuk membuat kepercayaan para pengikut Nabi semakin berkurang. Kafir Quraisy ini mencabar Nabi, iaitu di depan para pengikutnya sebagai bentuk kebenaran tentang ajaran dan kenabiannya. Iaitu Quraisy ini berkata, "Kalau memang engkau adalah seorang Nabi, tunjukkanlah salah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah termaram menjadi dua bahagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Qubais, dan sebelah lagi letakkanlah di atas bukit Qa'iqan, iaitu dua bukit di Mekah." Nabi Muhammad SAW yang mendengar hal tersebut pun berkata, "Jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian?" Maka Nabi Muhammad SAW pun langsung berdoa
dan memohon kepada Allah untuk menjawab tantangan daripada kafir Quraisy. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menunjukkan kebenarannya. Bulan tersebut terbelah menjadi dua bahagian dan diletakkan oleh Nabi tepat di atas kedua gunung yang dicabar oleh para kafir Quraisy tersebut. Mereka gembira dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Muhammad membelah bulan tersebut, beliau berkata, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Sebahagian kafir Quraisy masih tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW walaupun beliau sudah membuktikan mukjizat beliau iaitu dapat membelah bulan, dan mereka sama sekali tidak percaya dengan kejadian yang dilihatnya dan mereka berkata ini sihir. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang kisah mukjizat Nabi Musa AS yang dapat mengubah tongkatnya menjadi ular serta tangannya yang dapat memancarkan cahaya. Nabi Musa lahir saat Raja Fir'aun memimpin Mesir. Fir'aun adalah raja yang zalim yang berbuat sewenang-wenangnya dan tidak segan membunuh bayi lelaki yang dianggap membahayakan kekuasaannya. Tidak ada satu orang pun yang berani menentang Fir'aun kecuali Nabi Musa. Nabi Musa AS ditentang oleh Fir'aun untuk menunjukkan kebolehan melawan penyihirnya. Fir'aun ingin Nabi Musa menunjukkan bukti bahawa dirinya adalah memang utusan Allah. Dan surah ini tertulis di dalam surah Al-A'raf ayat 104 hingga ayat 122. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah seorang utusan daripada Tuhan seluruh alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata daripada Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Dan Fir'aun pun berkata, jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk dalam orang-orang yang benar. Musa pun melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang besar dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangannya itu bertukar menjadi putih yang bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Pembesar-pembesar kaum Fir'aun pun berkata, orang ini benar-benar ahli sihir yang pandai yang ingin mengusirmu daripada negerimu. Maka Fir'aun pun berkata, apakah sarananmu? Pembesar-pembesar itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya dan utuskanlah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para ahli sihir agar mereka membawa semua ahli sihir yang pandai kepadamu. Dan para ahli sihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, adakah kami akan mendapat ganjaran jika kami menang? Dan Fir'aun pun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk dalam golongan orang-orang yang dekat denganku. Mereka para ahli sihir berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan terlebih dahulu atau kami yang melemparkan? Dan Musa menjawab, lemparkanlah terlebih dahulu. Maka setelah dilemparkan, mereka menyihir mata orang ramai dan menjadikan mereka takut kerana menyaksikan sihir yang hebat. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia bertukar menjadi ular dan menelan segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka melakukan jadi sia-sia. Dan para ahli sihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, iaitu Tuhan Musa dan Harun. Assalamualaikum. Nama saya Nur Azwanisa Akilah binti Wan Salman, nombor matriks 2018066. Contoh mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad SAW pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, mukjizat Al-Quran, dan yang kedua, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Al-Quran ialah mukjizat yang terbesar berbanding mukjizat-mukjizat yang terdapat pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Bentuk-bentuk mukjizat terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama dari segi perkataan, dari segi kandungan dan dari segi pembawa. Bentuk mukjizat yang pertama iaitu dari segi perkataan, ia merupakan perkataan di dalam bahasa Arab dan ayat-ayat yang pula merupakan sangat unik dan tidak mampu diungkapkan oleh manusia. Bentuk mukjizat yang kedua iaitu dari segi kandungan yang tiada tandingannya, iaitu Al-Quran menerangkan tentang perkara-perkara gaib, ilmu pengetahuan yang sangat unik seperti perkembangan alam rahim. Pembawa Al-Quran pula diturunkan atau diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang ummi yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Dan ia merupakan anugerah yang sangat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang kedua pula iaitu peristiwa tersebut membawa Nabi dari bumi dengan menunggang Buraq bersama Jibril hingga ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah di Ar-Rasy.
Peristiwa Isra' Mi'raj merupakan sebuah tanda kehormatan oleh Allah untuk melakukannya sebagai petanda betapa tingginya penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad. Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa contoh mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada para Nabi seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mukjizat tersebut merupakan perkara yang luar biasa yang menjadi bukti ataupun hujah kepada seluruh umat Islam. Oleh itu, sekian daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.